Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini untuk pengajian tauhid, pengukuhan tauhid. Kita akan bincang tajuk yang ke-24, iaitu hukum sihir, berkenaan dengan sihir. Muka surat 258 ni kalau kitab saya lah, rasanya dia tak sama tu muka surat tu. Ada setengah-setengah tu berbeza kan. Bab yang ke-24, hukum sihir. Menurut bahasa, yakni etimologi, sihir maksudnya sesuatu yang halus dan tersembunyi. Itu dari segi bahasa lah. Cuma selain daripada itu, sihir juga boleh dengan erti, ini dari sudut bahasa lagi, dengan erti pukau kan? Terpesona pun boleh juga. Inna fi kalamihi la sihr, misalnya. Sesungguhnya dalam ucapan dia tu ada unsur yang memukau. Itu dari segi bahasa juga lah. Makna halus dan juga tersembunyi, dan boleh juga dengan erti yang mempesonakan, memukau, boleh juga. Itu dari segi bahasa. Walau bagaimanapun sihir, kalau menurut istilah syar'i, dari segi terminologi, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Muhammad, iaitu Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, atau lebih dikenal dengan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau menyebutkan bahawa sihir itu adalah jimat-jimat. Jimat ni mana azimat lah, ni bahasa Indonesia kan. Bukan jimat cermat tu. Jimat-jimat tu mana azimat. Tangkal itu. Jampi, mentera, buhul ni maknanya kalau zaman Arab jahiliah dulu, dia buat simpulan pada tali, dia hembus pada tali. Itu kaedah, cara dia lah. Sebabnya berkenaan dengan bentuk-bentuk sihir, kita akan bincang dalam tajuk yang ke-25. Bentuk-bentuk, misalnya bab yang ke-25 tu bincang tentang sihir lagi. Cumanya bentuk-bentuk sihir. Dalam perbincangan 24 ni kita nak bincang tentang sihir itu sendiri mengikut pandangan agamanya, berdasarkan kepada nas Quran dan hadis, bagaimana keadaannya. Sebab sihir ni, bila kita sebut sihir, kalau dalam konteks orang Arab dulu, itu sinonim lah dengan kehidupan mereka. Sihir ini sebenarnya, sebab tu Sayyidina Umar bila ditanya, masyirk ya Umar, wahai Umar, apakah itu syirik? Sayyidina Umar jawab, asyirku as-sihru. Syirik ni sihir lah. Kita kata, macam mana ta'rif tu? Bila ditanya syirik, dia kata sihir. Itu dia panggil at-ta'rif bil mithli. Kita mentakrifkan sesuatu dengan sebut contoh. Kalau kita tanya kereta tu apa, kita kata Protos Haga tu lah. Itu dia panggil at-ta'rif bil mithli. Kita buat ta'rif dengan sebut contoh. Itu salah satu bentuk ta'rif juga. Mendefinisikan sesuatu dengan sebut contoh. Kadang untuk orang kampung dia mudah faham. Ini pun gitulah juga. Baik. Jadi azimat ataupun tangkal-tangkal, jampi, mentera, buhul-buhul yang ditiup, yang ini simpulan-simpulan tali yang ditiup, yang dijampilah, yang mana dia ada pengaruh pada hati, boleh berubah hati daripada sayang jadi benci dan sebagainya. Akal jadi bodoh, jadi ikut semua. Orang Melayu kita pun ada juga, akan datang kita bincang tu lah. Orang Melayu kita nasi tangah lah tak, biasa dengar kan. Itu haram dia. Dan juga boleh memberi kesan pada badan. Ni kalau kita baca dalam kitab ulama kita sebut, dan Nabi sendiri pun ada kena sihir. Memang ada kesan lah. Jadi lemah tubuh, letih, jadi
sakit orak dan sebagainya, memang boleh berlaku. Maka boleh dikatakan bahawa sihir itu boleh dengan izin Allah laku ke mana Allah beri. Ada kesannya. Jadi sakit. Siapa mereka boleh menyebabkan kematian. Sihir itu. Dan boleh memisahkan antara suami isteri. Dan juga boleh membuatkan orang itu saling benci. Boleh berlaku perceraian suami isteri. Benci membenci akhir sekali berakhir dengan perceraian. Atau membuat dua orang yang saling asalnya tak ada perasaan saya tu jadi cinta. Tapi bukan dengan akal, bukan dengan perasaan, tapi kerana sihir. Itu maknanya dia mempengaruhi hati manusia tu. Boleh, Allah beri. Benda jahat pun Allah beri juga. Sebagai ujian di dunia ni. Adapun alasan kenapakah dimasukkan sihir ni sebagai salah satu tajuk dalam kitab Tauhid. Apa letak di bawah kitab Tauhid juga. Kenapa begitu? Sebabnya sihir itu banyak jenisnya. Dari segi amalannya sihir ni banyak jenis. Dan ada setengah-setengah tu terlibat dengan amalan syirik. Dan juga terlibat dengan amalan bertawassul dengan makhluk halus. Sama ada syaitan ke, jin ke. Jin ya, kata orang Melayu ni, dia kata orang Bunia tu bahasa Melayu kita ya. Makhluk halus ni itulah iblis, syaitan, jin itu. Sebab tu kalau mengikut kita kata orang-orang yang mahir dalam bidang ni, orang Melayu kita lah, dia kata sebenarnya orang Melayu sebut tu sebenarnya jin itu. Bunia dan sebagainya. Kalau hatu kat paling banyak orang Melayu kita. Setiap kawasan ada hatu ni. Hatu kubur. Penunggu. Penjaga kawasan. Baik. Jadi dimasukkan di bawah kitab Tauhid kerana setengah-setengah sihir itu memang dari segi praktik dia cara dia tu adalah cara syirik dan juga bertawassul kepada makhluk halus. Tujuannya adalah untuk menyampaikan keinginan orang yang sahir itu. Orang tukar sihir itu. Dan kena ingat biar kita nak gambar yang biar jelas. Kalau zaman Arab Jahiliah, dia tempat kita pun. Tukar-tukar sihir ni dia cari makan dengan perbuatan, dengan amalan sihir. Misalnya kalau melibatkan sihir, ahli korporat dengan 5,000 main-main. Sekali buat tu jadi suku kira. Tu Jadi sumber pendapatan. Oleh kerana itu tauhid seorang hamba itu tidak akan sempurna sebelum dia meninggalkan semua jenis sihir, sama ada sihir yang syirik ataupun yang tidak syirik. Dia kena tinggal dia itu. Kita kena ingatlah kata jampi mentera diizinkan oleh syarak guna ayat Quran, kita panggil ruqyah syariah tu lain. Tu lain tu. Nabi pun buat. Aisyah pun buat pada Nabi bila Nabi sakit. Baca ayat Quran, kemudian tiup pada tubuh. Mari patut minta dengan Tuhan sembuhkanlah dengan berkat Quran yang kita baca itu tawassul dengan ayat Quran. Orang panggil ruqyah tu. Tu Nabi buat, sahabat buat. Waktu tak apa tu kan. Jadi tauhid, kalau kita nak tahqiq tauhid, nak pastikan tauhid itu benar-benar murni, jangan terlibatlah dengan perkara-perkara ni. Tak kira lah sihir tu lagu mana, hakikat lebih baik tak sah. Tinggalkan sebab ada bahaya di sini. Sikit ke banyak ke. Oleh kerana itulah syariat menggandingkan. Dia letak sekali dalam satu baris dalam ayat Quran antara sihir dengan syirik ni akan datang disebut hadis tu. Hadis. Nabi sebut dalam satu hadis tentang berkenaan dengan sihir dan juga sebut tentang syirik. Mana digandingkan sekali. Sebab apa? Sebab dia ada sudut kesamaan. Itu bahayanya. Sebab bom tempat kita ni pun banyak tu bom, tapi hakikatnya sihir. Guna makhluk halus ataupun guna bahan-bahan yang kotor. Kata ija, anda tengok dia buat. Allah kita loga tengok dah. Kata ija tu dia belah pun. Dia wagi tu, dia buat dah bagi dalam tu. Dia masuk rambut perempuan, anda tengok. Kita panggil santal. Hakikatnya sihir. Kerana nak suruh perempuan tu suka pada dia. Macam-macam. Sebab itulah ulama kata, biasanya sihir ni dia guna barang-barang kotor. Dia tak guna barang-barang bersih. Sebab kalau kita tengok jampi ni tak, Nabi ajar ni dia guna ayat Quran. Bahkan ada kelonggaran. Mana kita tiup pada air pun boleh, pada bunga. Tapi benda-benda yang bersih, bunga,
Dekat bunga ni kalau kita tak jampi pun, zat Allah buat pada bunga tu dia ada unsur menyegarkan urat saraf. Jadi kalau kita guna pula tu baca ayat Quran, tu lagi baik. Jadi bagai-bagai bersih. Islam dia tak ajar kita berubat dengan kotor. Bagai-bagai kotor. Tapi kalau sihir ni, banyaklah kalau anak nak sebut, kadang dia tak mengamuk. Kadang-kadang dia ambil, kita kata pakai ya dalil wanita. Anak tengok sebab anak nak tahu. Naknya kita kata lagu ni patutlah saya normal kata syirik pun. Sihir-sihir ni syirik. Apa tu? Cara tu. Baik. Misalnya dia ambil rambut kan. Dari sisi dia ambil curi sisi. Padahal nak ambil rambut tu lekat di sisi tu. Tu. Oleh kerana itulah syariat dia letak sekali tu dalam akhirat hadis akhirat. Sebab dalam bab ni dia kemukakan 4 dalil. Dalam bab yang ke-24 ni dia kemukakan 4 dalil sebagai tonggak perbincangan. Sihir termasuk dalam syirik kerana dilihat dari 2 sudut berikut. Kenapa ulama ataupun kita sahabatlah Sayyidina kata bahawa sihir-sihir ni termasuk dalam syirik kerana 2 sudut. Kita lihat dari 2 sudut. Sudut yang pertama, di dalam pengamalan sihir terdapat minta tolong kepada syaitan-syaitan dan kebergantungan kepada mereka. Dan kadang-kadang ia bertakarrub. Ia tu maksudnya orang yang mempergunakan sihir, orang yang beramal dengan sihir. Mereka bertakarrub. Bertakarrub ni mana mendekatkan diri kepada syaitan-syaitan dengan apa yang mereka suka. Jadi ikut syaitan suruh lah. Ikut makhluk halus suruh. Buat gapo dia akan buat. Tu dipanggil takarrub. Sebab kita takarrub pada Allah, gapo dia Tuhan suruh. Kita buat semua. Jadi dia ni kerana nak takarrub, sebab dia nak ambil, dia nak guna makhluk halus tu, jadi dia kena ikut lah. Saling memberi. Kita kata dah. Kawan tolong demo tolong kawan. Jadi hak berlakunya secara realitinya, dia tak kira dah. Asalkan makhluk halus nak tu, dia pun dia akan buat. Tak kira ada syirik, tak syirik. Itu yang berlaku. Sebab tu timbul macam-macam tu. Nak 7 tanah, 7 genggal tanah kubur. 7 Mekah. 7 apa ni? 7 syawal. Air telaga berbeza-beza. Lepas tu laut banyak. Bagi susah-susah lah. Dia akan ikut. Gapo pun dia akan buat. Apa tu? Takarrub. Konsep takarrub juga tu. Orang Kelantan panggil jamu. Dia nak jamu makhluk peliharaan dia tu, ikut suruh. Tujuan mereka membantu supaya makhluk halus tu boleh bantu dia bila ada keperluan di masa-masa mendatang itu dan memenuhi keinginan dia. Seperti inilah kita kata, contohnya kita kata sesama manusia. Kadang-kadang seseorang tu rapat dengan pemerintah kerana nak sesuatu. Ikutlah dia kata apa. Jangan canggah. Hak dia tak suka. Jangan kecek dia tak suka. Jangan buat kenyataan bercanggah dia apa. Sebab kita nak sesuatu daripada dia. Jadi perangai tu dia ada juga dalam. Jadi dia kena layan semua permintaan makhluk halus tu supaya makhluk halus tu akan berkhidmat kepada dia bila sampai waktu dia perlu tu. Tu yang sebenarnya. Jadi maknanya hakikatnya hidup tu sudah bergantung pada makhluk halus. Dari sudut tu syirik. Dari sudut tu syirik. Yang kedua, di dalam sihir terdapat pengakuan mengetahui perkara gaib seperti mengetahui hal-hal yang akan terjadi dan pengakuan menjadi sekutu bagi Allah dalam ilmunya serta menempuh cara-cara yang boleh mengantarkan kepada hal tersebut. Ini termasuk dalam cabar-cabar syirik dan kekufuran. Jadi contoh kita kata, biasanya kalau orang Arab dulu bila nak buat kerja besar, misalnya nak kahwin anak, dia tanya tarikh bila ke waktu yang sesuai. Akhir waktu ni tak ada nahas, tak ada perkara-perkara yang boleh menjejahkan majlis itu. Waktu kira waktu selamat lah, waktu yang kita kata senang kita kata. Sedangkan perkara akan itu melibatkan perkara yang akan datang. Jadi bila bomoh tersebut ataupun ahli sihir tersebut, dia akan percaya. Itu termasuk percaya pada perkara gaib. Sedangkan perkara gaib ini tertutup, mughlaq. Tidak tahu Nabi pun tak tahu.
Jadi bila kita percaya ada orang boleh akses perkara gaib, maknanya di situ ada unsur penyamaan terhadap Allah dengan makhluk. Dari sudut itu. Sebab tu sihir ni dia tidak payah. Dia mudah saja untuk berlaku tu sebenarnya. Ya. Walaupun ini khilaf ni, ada selagi dia panggil arraf. Arraf ni tempat kita pada jenis Tok Bomo, kalau barang lagi jumpa dia. Dia panggil arraf. Salah satu bentuk macam bomo dia panggil al-arraf. Hak ni khusus kalau barang hilang kita tanya dia. Jumpa tak jumpa tu lain cerita. Tetapi khidmat dia tu sangat diperlukan dalam masyarakat Arab jahiliah. Oh kita pada. Anak pada lagi. Bukan nak bomo pun, cuma kita pergi tipu tu. Dia tak tahu. Dia tanya kita barang hilang. Apa dia barang hilang? Tanya awak ke dia? Kau tahu? Anak sebut apa tu? Kambing. Kalau tak ada hilang pun. Anak tak ingat apa ekor tu hilang kambing. Tak ada. Oh dia kata kami tak ada. Dah melih dia. Kalau tak ada. Tak ada pun. Tak ada hilang pun. Mak dia tak tahu apa tu. Ngabu. Anak pergi tengok sedih kita tengok. Beratus. Ada kata amin nombor. Oh ni hilang kau tu. Anak pergi jumpa dia. Anak ingat lagi orang gitu dia jamu makan kata apa dia panggil tu. Hak jenis. Bukan rumpah laut tu. Dia macam hidup kan. Dia warna masak tu. Dia rendah air. Luka. Dia jadi kopsa. Gapu dia ni nampak macam sotong. Gapu dia panggil tu. Gapu dia nama tu. Masak pun. Masak dia punya rasa dia. Dia boleh buka kan. Kalau buka besar jadi besar. Kembas makuk. Bukan. Oh tu kembas makuk tu. Oh tu berbudaya cikan tu lah. Waktu tu. Oh ni dok ni. Dia boleh tahan lama berbulan-bulan tak apa. Dia minum ani ingat lagi nak bukan apa tidak berkait saya nak ayatnya. Ingat lagi nampak lagi dia punya tempat dia bomo tu. Ni bagi hilang. Tak cuba-cuba pun. Kita ngomong lagu ni. Tu araf dia panggil. Kalau dalam Arab dia panggil al-araf. Kan bagi hilang ni kan termasuk gaib juga tu. Muka tak ada siapa tengok. Cumanya setengah-setengah ulama dia kata hak tu tak syirik lagi. Sebab apa? Sebab dia kata dia guna khidmat makhluk halus dia boleh nampak. Tapi setengah ulama kata syirik dia. Bagi-bagi lagu ni jangan buat. Bila ulama kata tak syirik lagi, maknanya dekat dah syirik tu. Cuma tak syirik lagi. Ada kata syirik dah tu. Dana lebih cenderung tu lah. Atas dasar sadduz zari'ah. Nak sekat takut jadi nak bahaya. Kalau nya syirik lagu mana? Syirik ni bukan kecil. Dia hilang semua kebaikan kita. Pahala hilang semua. Kalau dalam kitab Syekh Dr. Salim Ahli Lali, dia letak nombor 1 sekali. Perbuatan yang menyebabkan hilang semua kebaikan yang dicatat dalam buku amalan. Dia letak nombor 1. Hak riak tu duduk nombor 2. Tu kena berhati-hati lah. Ada dua sudut tu lah. Dan bila kata syirik ni apa maksud syirik? Syirik ni kufur yang paling berat. Syirik ni. Kufur ni banyak. Tapi yang paling beratnya kufur syirik kepada Allah. Dua sudut tu. Pertama sekali, dalam sihir tu dia ada makna minta tolong dan ada makna kebergantungan terhadap makhluk gaib itulah. Sebab Tok Bomo ni kita panggil Tok Bomo Melayu kita ni. Dia panggil Kuhan, tapi perbuatan itu dia panggil perbuatan sihir. Baik, jadi kini isu pertama, sudut pertama ni dia ada makna minta tolong dan bergantung. Kebergantungan itu. Sebab dia sihir ni dia akan datanglah kita bincang dengan lebih meluas pada bab yang ke-25. Cuma mana disebut secara ringkasnya, sihir ni hak nombor 1 ni kebergantungan dari sudut mana? Misalnya panggil indifak dia panggil. Indifak ni maknanya benda kita tak kena lagi penyakit tu. Tak untuk protect lah, untuk bagai protection yang kita ada untuk supaya dia jaga indifak. Mana kita tak akan kena penyakit tu. Tak kena COVID ke. Sebab anda tahu COVID ada orang jumpa cari tu ngomong. Bunyi kamu tu ngomong tu berselok je kok. Kena. Bagai dia tak kira tu tak menguji Tuhan. Kena berlaku doktor pun kena. Tapi untuk indifak, untuk protect dia tu, itu makna ada bergantung. Dia ada bergantung. Auto tali tu. Sebab kalau kita ambil obat lain, obat ni mungkin jelas, obat ni dia payah nak memasukkan pemikiran manusia sebab dia ada unsur penyelesaian secara saintifik tu. Misalnya kita makan obat Panadol kau contoh dah. Tak ada kita duk timbul orang panggil kepercayaan tu payah nak tergugak, terganggu, fokus hati. Tapi kalau bagai-bagai lagu ni,
yang tidak boleh disesahkan dalam konteks saintifik. Kita kata dia mudah, hati manusia mudah pergi masuk ke dalam orang panggil alam ghaib itu. Ini benda gini memang bahaya. Sebab itulah tu Tok Guru kita kata ni, kalau ada ulama kata ni boleh badul syirik, ada ulama kata tak syirik lagi, kena tinggal tengok tu. Bahagian lagu tu buat apa? Kalau ni syirik lagu mana? Kalau betul hal dia kata syirik. Tak habis makan kata. Menyesal tak habis. 40 tahun dah pahala. Jadi hilang semua. Jadi yang kedua tadi, maknanya ada unsur menyamakan Allah dengan makhluk. Dari sudah apa? Perkara gaib. Sebab biasanya, orang terlibat dengan sihir ini, dia sebenarnya, apa jadi lebih dia tu? Orang anggap dia hebat. Sebab dia boleh memecahkan kunci gaib tu. Itu jadi hebat tu. Sebab itulah kalau kita perhati, kena perhati molek. Ni kena perhati molek. Ana sebut ni sebab dalam kitab ada sebut. Kenapa biasanya orang terlibat dengan ajaran salah ni? Salah satu dia nak supaya anak-anak murid dia menganggap dia hebat, dia boleh tahu perkara gaib. Ataupun dia boleh akses maklumat orang lain tak boleh dia. Misal setengah tu siapa perkat Nabi mari jumpa dia. Perkara gaib tu. Mari pula bukan dia pergi jumpa Nabi. Nabi mari jumpa dia. Tak ada mimpi-mimpi dah. Mari yaqazah. Mimpi dia ada. Sebab mimpi ke salah satu alamat nubuah tu. Salah satu wahyu mimpi ni, mimpi Nabi. Dia mimpi macam pelik-pelik lah. Mimpi tu qiraat Quran. Dia ada unsur-unsur tu. Tahu anak murid duk kritik dia 500 km pun dia boleh tahu. Bata anak murid kalau Tok Guru salah pun senyap dari hati bekok gitu. Nak marah tapi tak sebut orang Tok Guru tahu. Lepas tu kalau pergi jumpa Tok Guru jadi ngakak tak nak bangun. Di situ Hana. Jatuh ada anak murid tu duk kritik Tok Guru belakang depan molek belakang duk gitu. Bila pergi ngadak guru tu jadi penghamil jadi duk ngakak gitu dia tu. Minta maaf baru boleh bangun. Kau siapa tahap tu hajat Tok Guru kata tak ada lebih. Dia lagu tu. Tu. Jadi maknanya mengetahui perkara gaib ini salah satu faktor yang boleh menarik perhatian masyarakat. Anak murid jadi ta'assub kerana benda gini. Sebab tu Tok Guru tu dia akan buat benda pelik-pelik lah, benda khariqul lil adah. Misal duduk Mekah, nak akan peluk dia, mari ambil. Lepas tu dia makan waktu ngari. Mari waktu asal ada. Lagu mana tak naik betul. Tentunya. Sebab tani tak ada airport. Tapi boleh. Anak murid tu cerita Tok Guru dia hebat. Jadi mari ambil klik masuk dia dah mari makan sebelum ngorek dah. Daripada Mekah tu dia mari lepas asar. Tak tahu terbang ke lagu mana. Kita pun tak faham tu. Tu direct turun di tani. Boleh buat ngajar lagu tu. Nak kan? Tak tim dia tak mari dah proses orang sangka macam mana pandangan tak ada lah. Sebab apa? Yakin. Atas dasar keyakinan ni. Tu bahaya tu jadi akidah tu kalau tu. Tu na'udzubillah min zalik. Baik. Sekarang ni kita nak tengok dari sudut dalil. Dalil pertama yang dikemukakan di bawah bab. Sebenarnya sahih ni banyak lagi perbincangan dia. Kalau dalam kitab kita tengok sahih ni dia ada lagi perbincangan dia. Cuma ni kita bincang ni sebagai mukaddimah. Muka surat 25 tu dia ada buat perincian lanjut tanah daripada perbincangan ni. Baik, cuba tengok firman Allah dalam surah Baqarah ayat 102. Ni cerita Nabi Sulaiman lah ni, cerita di zaman Nabi Sulaiman. Ayat ni panjang juga ni, cuma dia ambil ringkas. Allah berfirman, "Walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Ayatnya panjang, dia ambil sikit saja. Apa maksudnya? Walaqad, dan demi sesungguhnya. Alimu, telah mengetahui oleh mereka. Ni ada terjemah secara harfiah lah. Walaqad, dan demi sesungguhnya. Kalau buat lam, waqad, dan sesungguhnya. Bila campur dengan lam tu dia kena terjemah dua. Demi sesungguhnya. Wa dan laqad, demi sesungguhnya. Alimu, telah mengetahui oleh mereka. Siapa mereka? Yahudi. Mereka di sini maksud Yahudi. Waw tu dipanggil waw jamak. Kalau mengajar hafriyah mudah lah. Kalau ujung kalimah tak ada waw alif, tu makna ramah. Tu mudah dia cara dia. Kalau alimu, alima, telah mengetahui olehnya. Alimu, telah mengetahui oleh mereka. Siapa mereka itu? Yahudi. Kalau dalam tafsir sebut begitu. Laman ishtarahu,
Sesungguhnya orang yang benar-benar orang yang benar-benar ishtarahu, telah membelinya. Dia guna istilah bahasa ishtara, telah membelinya. Membeli sihir. Apa guna istilah membeli sihir ni? Sihir ni bukan barang, bukan dalam bentuk objek gitu. Maknanya di sini dia berlaku transaksi sebenarnya. Sihir ni tak berlaku. Dia mesti ada orang yang minta buat, orang tu bayar, kahwin ni buat. Dia ada give and take. Dia ada macam unsur jual beli juga. Sebab dia ni bentuk cari makan sebenarnya sihir. Suatu bentuk orang panggil dalam bentuk amalan yang melibatkan dua pihak paling kurang. Sebab tu diguna gitu. Buatlah gini, buat pada hari ni. Lepas tu untuk mau buat berapa ni? 300 ya bayar. Dia ada unsur gitu tu. Macam jual beli juga. Baik. Malahu fil akhirati min khalaq. Tidaklah baginya, bagi orang yang membeli sihir itu, fil akhirati, di hari akhirat, min khalaq, dari habuan. Maknanya dia akan rugi, tak ada untung langsung di hari akhirat. Maknanya ayat ni sebut satu perkara, poin paling besar, walaupun bawah tu dia buat poin paling besar. Kalau kita nak tadabbur, orang yang terlibat dengan sihir, tak kira dia sebagai ahli sihir ke, ataupun dia orang yang suruh ahli sihir tu buat, ataupun dia mencari bahan untuk sihir tu, tak kira, asalkan dia terlibat, maka dia akan rugi di hari akhirat. Boleh jadi di dunia dia untung. Allah nak uji dia supaya dia sesat tu jadi sihir dia, untunglah dia nya. Boleh jadi perceraian, dia boleh nikah dengan lelaki orang, dia boleh nikah dengan bini orang. Apa kecerai? Asalnya kerana dia sihir ni. Nampak untunglah di hari dunia. Akhirat, min ma lahu fil akhirati min khalaq. Tak ada untung di hari akhirat. Kalau kita tengok dalam tafsir tak ada untung ni, makna dia ni kalau dia tak bertaubat, maksudnya dia mati dalam keadaan syirik pada Allah. Berat ya. Baik, cuba kita tengok faedah daripada ayat ni. Yang pertama sekali, faedah ni kesimpulan lah pengajaran dia. Yang pertama, penetapan bahawa sihir itu memiliki hakikat dan benar-benar ada. Ni Allah beri jadi. Seperti mana kita makan ubat lah, bila kita sakit, doktor beri ubat, ada sia, ada tidak sia, ada sembuh, ada tidak sembuh. Sihir pun begitulah juga. Ada berkesan dan ada juga tidak berkesan. Jadi makna perkara ni bukan khayalan, bukan satu imajinasi hati, tapi dia bersifat realiti. Nabi pun kena. Yang kedua, bila disebut ancaman, sebab ayat ni termasuk ayat ancaman. Bila Allah kata tidak akan dapat untung di akhirat, ini ancaman. Ancaman, dia memberi erti haram perbuatan itu. Jadi berdasar pada ayat ni, maknanya sihir itu adalah perbuatan amalan yang diharamkan. Yang ketiga, kafirnya tukang sihir. Sebab dia telah jadi kufur. Sebab apa? Sebab dia percaya. Dia minta tolong kepada makhluk lain dalam hal yang mana tak ada siapa pun boleh tolong dalam perkara yang berkait dengan masa hadapan, berkait dengan nasib seseorang. Itu kerja Allah secara mutlak. Tiba-tiba dia minta. Dan dia bergantung harap. Dari sudut tu jadi kafir tu. Walaupun dalam setengah kitab ulama sebut, bila kita nak letakkan hukum kepada individu, kita kata perbuatan awak ni boleh membawa kepada kafir. Kita bercermat gitu. Tapi perbuatan itu kita kata memang kafir. Tapi bila berlaku pada sebuah syiah lah, kita kata, kita duk cerita tu canggih. Tapi bila ada seorang yang dikatakan syiah, bila kita tanya dia, kata perbuatan awak tahu ke tak? Awak ni boleh, perbuatan awak ni, kepercayaannya boleh membawa pada kafir. Itu cermat. Bercermat. Yang keempat, ancaman keras bagi orang yang berpaling, yang ini tidak mengendahkan kitab Allah dan menggantinya dengan selain itu. Sepatutnya kita tak selalu takwil lah. Barang-barang syirik tak perlu takwil, dia bahaya. Dia kata tak syirik lagi, tak apa, gini-gini. Sebab ada seorang ustaz tu kata pakar azimat di tubuh pun tak bahaya, tidak jadi syirik. Mengajar ni lah, di Kelantan kita ni lah. Sedangkan azimat tu dah, tangkar tu memang ulama kata boleh membawa pada syirik. Tiba-tiba dia kata tak. Tu bahaya tu. Sesak tu. Azimat ni sebenarnya teram nah tu. Bergantung kepada perkara mesti pakai azimat ni, tak kira lah kebergantungan kita walaupun 1% ada pada objek sesuatu selain Allah tu, atau dia kira bergantung tu. Tak semesti 50%.
Misalnya pakai cincin, ya biasa anda sebut kayu koka ataupun apa sahajalah. Rasa selamat dengan ada dia. Itu boleh membawa pada syirik. Bahayalah. Itu dalil yang pertama. Cerita ni kalau kita baca daripada awal lah, dia berkait dengan Nabi Sulaiman. Cerita Nabi Sulaiman kan. Tu baru benar nama dia tu. Apa ni? Malaikat Allah hantar Harut dan Marut tu kan. Bukan dia tu bukan dia tu merestui kata sihir ni boleh. Cuma dia mari ngajar tu nampak nak sesak sangat. Tak cakap royak. Tak cukup lagi dengan ada Nabi yang Allah hantar. Allah hantar dalam bentuk mengajar sihir. Tujuannya suruh lebih sesak lagi. Kalau kita baca dalam tafsir, ulama sebut salah satu kaedah kadang Allah nak menyesatkan manusia. Dia hantar Nabi pun tak pakai. Bui biarnya sesak lagi. Mari malaikat ajar. Bukan kata malaikat tu kata boleh. Bukan malaikat tu merestui sihir. Bukan malaikat kata wahyu daripada Tuhan supaya kamu mengamalkan sihir. Mari mengajar tu biar jadi sesak. Nampak nak sesak sangat. Tu kaedah Allah nak memusnahkan manusia sebelum turun bala tu. Cuba cerita Nabi Lut tu lah. Mari malaikat comel lot jatuh ni. Nampak jambu tu dah. Kata jambu. Titik air mulut pupuk dia jatuh-jatuh tu dah. Duk keliling rumah Nabi Lut. Malu Nabi Lut. Kau tamu dia mari. Rupanya mari tu sebagai ujian. Nampak nak sangat kau jatuh. Mari kau jatuh. Kau comel. Kau jambu lah kita kata handsome ni. Pupuk dia tak duk keliling. Nabi Lut kata ambil anak puai aku lah. Kau sesuai kamu jatuh. Dia kata tak kamu tak tahu kami nak gapo. Malu Nabi apa tu? Engkau tetamu dia. Jadi Nabi Lut pun tak tahu bahawa malaikat sebenarnya mari sebagai ujian kepada kaum dia. Akhir sekali malaikat kata kami ni mari ni semua utusan Tuhan. Malaikat nak ayat kamu keluar sebelum subuh mu kena keluar dari kampus sebab akan dimusnahkan kampung itu. Kita dengar pun di Bulomo baca cerita tu kan. Minta keluar segera. Kat mana berimeh keluar dari kampus sebab akan dimusnahkan kampung tu. Habis mati bakar tak ada. Tu cara Allah. Jadi kita kena fikir gini, biarlah kita nak masuk bulan Ramadan ni kita dah sibuk dengan tadabbur. Sebenarnya ayat-ayat begitu isyarat kepada kita. Kadang-kadang bila satu masyarakat sesak dengan jumlah yang besar, skala besar, tiba-tiba Allah mempermudahkan lagi sesak. Bahaya tu. Sedangkan Allah tak sesak. Tiba-tiba jadi Allah mudah. Mari pula pala-pala sesak, nyepakat terima pula. Seolah-olah nampak nak sesak sangat. Mari. Benar, lebih mudah jadi sesak. Itu kena beringat tu. Kalau orang yang memahami dengan halus ayat Quran, kata bahaya ni. Nampak nak mari bala dah ni. Nampak Allah tidak suka. Kau bui lagi nak sesak. Itu bahaya tu. Kita kata apa jadi mudah sangat orang terima. Rupanya nak sampai tahap tu bala tu. Ayo using. Kita kena using tu. Orang hidup ngatik, hidup joget kubur-kubur. Tiba-tiba ahli agama besar juga jawatan. Itu salah satu cara nak memperkenalkan tokoh. Kau duduk kat kita, boleh nyakit. Aduh, dia kata begitu. Orang report pada dia. Kena minta nak kira Datuk. Ni siapa duk nopak, duk zikir, nopak kubur orang sekitar. Orang kubur tak tahulah bisi kau orang hidup ni. Siapa nak semaya pun terganggu. Mana tak ingat rata video tu. Teman tak kena sama ada simpan tu video. Dia kubur tak kenal dia. Orang tahulah kau tu benar. Ada video kan? Bila orang report dia kata dok, dia kata tak apa, tu salah satu cara nak memperkenalkan tokoh. Dia jawab gitu. Ni bagian usin kita ni. Maknanya Allah jadi orang agama pun jadi mikir tu sesuai pula dengan maksiat tu. Nauzubillah min zalik. Atau bahaya tu. Bahaya tu maknanya khidmat kita berat tu. Sebab tu bagian Allah ni dia kena kecek. Jangan ditakut. Kalau kita mengaji Bukhari pun takut lagi. Nanya. Tu salah satu cara kena beringatlah. Hak ni pun begitulah juga. Nampak nak sangat saya tu. Mari malaikat ajar. Biarnya sesak lagi. Jadi sukalah pokok sesak ni. Apa tengok orang terima. Padahal tu salah satu muqaddimah pada penurunan bala dalam skala besar. Baik, seterusnya dalil yang kedua. Wa qawluhu ta'ala yu'minuna bil jibti wat taghut. Qala Umar, al jibtu as-sihru wat taghut asy-syaitanu
Wa qala Jabir at-tawaghit kuhan kana yanzilu alaihimus syaitan fi kulli hayyin wahid. Fi kulli hayyin wahidun. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman kepada jib dan taghut. Apa makna jib dan taghut? Kita terjemah mengikut ahli sunnah. Sebab kalau Syiah dia kata jib Sayyidina Bakar, taghut Sayyidina Umar. Dalam kitab Syiah. Kita tafsir dia lah. Bayangkan dia kata jib tu maknanya Sayyidina Bakar. Dan taghut itu Sayyidina Umar. Kedua-duanya dibakar dalam neraka lebih dahsyat daripada iblis. Iblis pun terkejut tengok, Allah ada lagi. Tapi dia tak kata Allah lah, tapi mana terkejut dia. Dalam muka surat hadis tu nyareka. Ana baca. Kita tengok. Baik, hak sebenarnya apa makna jib? Kata Sayyidina Umar, jib tu sihir tu lah. Jib tu bermakna sihir. Sedangkan taghut itu adalah syaitan. Sayyidina Jabir pula kata, jib dan taghut ni adalah nama kepada taghut. Jadi taghut dah disebut jib dan taghut tu. Taghut ni maknanya sesuatu yang menyesatkan. Itu makna taghut kalau anda nak terima. Adalah para tukar ramal. Golongan Tok Nujum, ahli nujum. Ataupun Tok Bomo yang menceroboh ataupun dia boleh menyesatkan teka-teki perkara gaib. Dia boleh royak baril di sini gini, dia boleh royak. Padahal tak tahu palekah tu kena. Yang mana maklumat mereka itu didatangkan oleh syaitan kepada mereka. Tu terjemah dia sebenarnya. Pada setiap kabilah ada seorang tukar ramal. Dan Arab jahiliah dulu, setiap kabilah, setiap bani ada seorang Tok Bomo, tukar sihir. Dan dia bayar. Misalnya kata keluarga dia ni ada 200 orang misalnya. Satu bani. Bani dia gini. Bahasa Arab ni kalau sebut, kita kata kaum, itu kelompok komuniti yang besar. Kalau daripada kaum itu dia ada komuniti kecil, dia sebut bani. Atau bani. Biasanya bani lah. Ini bani Abdul Muttalib. Kabilah misalnya, lebih besar lagi. Kaum Ad. Kaum Quraisy, kabilah Quraisy. Itu mana satu komuniti yang besar. Hak kecil ni dia panggil Bani Hashim. Itu keluarga paling dekat Nabi-nya Bani Hashim. Kalau Bani Abdul Muttalib tu jauh sikit. Luah lagi. Banu Muttalib, luah lagi. Kalau Hashim, tu biasanya panggil Bani Hashim tu Al-Bait lah. Tu ada disebut gitu. Jadi maknanya setiap komuniti tu, dia ada Tok Bomo khusus. Dia ada ahli sihir khusus. Tu nak ayatnya betapa sinonimnya kehidupan orang Arab dengan amalan sihir ini. Kita tiada lagu tu kadang-kadang 2, 3, 4 kapur tu sore tu Tok Bomo ya. Dia tak. Keluarga dia ni ada tukar sihir. Jadi banyak kalau katalah 50 orang ahli keluarga dia tu. Jadi duit terbanyak mengalir pergi kepada tukar sihir. Kaya tukar sihir. Pakai welfare. Bapak piti banyak. Sebab supporter tu besar. Kalau bani tu komuniti lebih besar, lebih banyaklah duit dia. Sebab apa nak nego, nak buka kedai, nak buat gapuan, nekoh, ngandung, semua guna khidmat saya. Boy kita dalam dulu lah. Kita dulu kan. Kalau mengandung anak pertama tu kan, macam-macam anak tengok dia buat. Anak pernah tengok. Hidup anak sekalian tengok. Dia panggil dia tak wanya takut ke dia. Melengger dah. Kita kata awak menanti apa lah kita. Anak tengok masa tanah sekolah rendah. Klik ayat kamu. Melengger nama dah. Dia tak wanya. Bawa jatuh ni. Jadi kalau alik kanan tu dia panggil tafaul. Molek lah. Kalau alik kiri tu tasya'um dia panggil. Tu negatif lah tu. Adanya kita dia panggil melengger. Bagus tu. Tutup bidai awak dah. Tutup bidai. Dia buat. Anda tengok tak tahu ke apa kitanya. Kalau klik mak kita duk syarah. Ada orang Melayu banyak tu. Lepas lepas beranak pula. Nak pelepah dia panggil tu. Anda tengok juga. Dia guna benar yang panjang pula gitu lah. Masuk. Lucu kita tengok tu. Tapi nak awak nyaman lah kita. Nak orang dapur tu pula tu. Muka dulu dia kena dapur ke. Jadi benda-benda gitu masyarakat kita dulu memang hidup amalan tu. Bagian tengoklah kau tu kampung. Dia bagai mai teri tak khabar. Ada kata cabut kain. Anda tengok masa budak-budak. Tak tahu apa kita.
Jadi kita tengok gitu pun kita using. Dah tu sebab lain. Orang harap lagi dahsyat. Guna burung tiarah, guna burung apa-apa. Semua tu adalah bentuk sahih berlaku. Kerana nak supaya dapat kebaikan di masa hadapan. Sedangkan kita ni dah penuh Nabi ajar doa. Doa, baca Quran, berdoa, ya Allah, berkatilah kehidupanku. So, kita sebut dalam bahasa kita lah. Masa depan kita biar jadi baik, anak kita. Kita minta guna bahasa kampung, tak apa. Tuhan nak kita mengadu pada Allah. Bagi anak setakat anak duk baca. Kalau kita hafal doa dari keadaan tak faham, tak ada kelebihan pun. Kecuali kita faham. Walaupun bunyi sebut Arab pun, tapi tak faham. Awak minta ke dia? Mana tahu dia tu. Muka Arab. Minta ni bukan lagu tu. Dalil dia banyak benar. Tutup email baca doa asal. Kadang-kadang baca khutbah pun tak faham. Guna ke Arab. Malakana Sultan. Biasa kita dengar Malakana. Malak ni malaikat. Raja ni malik. Tu khabar habis. Malakana Sultan. Dia kalau malak ni malakul maut. Dia panggil malak. Malak Jibril. Malaikat Jibril. Malak. Kalau raja malik. Tapi muka tak tahu. Tak apalah kalau doa, memang tidak pernah sabar. Ada seorang itu email tu, ni ayatnya sebab kita ni sebenarnya kalau kita perhatikan amalan syariah kita kata bomoh dan sebenarnya adalah merupakan bentuk isti'anah, minta tolong. Tu asal dia nya. Minta tolong ya asalnya. Cuma guna makhluk halus dalam bentuk ni, dalam bentuk ni. Lepas tu Nabi tak ajar ke kita cara berdoa? Ajar. Lengkap. Tak perlu dah pada orang lain sebenarnya. Jadi minta tolong tu. Jadi perkara gini lah kita kata tak. Muka dia asal dia minta tolong. Jadi dia tunjuk pada anak lah tu email tu. Ni dia baca sama. Dah anak pun muka kita pergi kuliah. Kita kata nak tegur lagu mana tu yang banyak lah salah dia minta doa. Lafaz Arab itu. Dia puasa tak sedap juga balik. Satu hari tu dia kata Ustaz dia lepas main Ustaz dia boleh tunggu dah. Tak ada tu. Dia mari buku doa, kok dia tanda dah. Kok dia hafal dah. Banyak hari dia tak hafal. Sebab bakal ada orang kritik dah dia kata tak betul. Rupanya buku doa tu salah beberapa hari. Anak tanya dia. Dia kata bahari salah bahari ni satu hati imam faham ke tak maksud dia ni. Tu anak tanya tu dia kata. Mana dia amal lama tu. Baru dia tanya. Dia salah bagi memang banyak. Memang banyak semua. Lepas tu dia tak tahu apa satu. Kata gini tu email kata. Kalau tu email tak tahu. Tak tercapai maksud minta. Sebab minta ni keperluan. Benda-benda gitu. Apa anda sebut gitu dalam konteks perbincangan kita? Sebab hal ni sebenarnya dia nak minta ni. Isti'anah minta tolong. Cuma menggunakan cara yang salah. Apa salah tu? Sebab dia minta dengan makhluk halus. Dan cara tu dia menyebabkan ada sudut kebergantungan. Sebab makhluk halus pun dia tak pernah tengok. Cuma anak tanya bomo, ada bomo yang rapat yang anak. Dia gini, anak pernah pergi jumpa ni Kelantan kita kot, di Pacok tu ya, beberapa orang kot anak pergi. Dia ayat kanan, anak tak terlibat, cuma anak pergi tu, kita kecek dia jadi dia mudah mesra tu orang. Telefon dia sepanjang ni. Telefon dia. Telefon dia. Dia wak kayu kemuning. Lepas tu keris sagadan sehari. Dia telefon ke makhluk halus tu. Anak dengar kata lakah ni. Itu komon dia. Pasal ini tengok ada panjang ni. Hari-hari tu tak apa depa tapi kejut kita geli. Kena duduk jauh-jauh cuaca hidup dia panjang. Dia kecek tu sebab kita kecek telefon. Anak rasa makhluk halus tapi dia tu ya dia nak add depan kita tu. Nak kayu kemuning telegram. Dia besar. Tu anak sebut. Ni kalau kita dah bincang. Memang harap gitu. Dia kata bila saya bunyi sini tu dia kata, masa tu boleh anak tanya. Kita kata pelik. Dia baca ayat apa dia kerja kup pun. Kita tanya. Dia kata bila tanya tu, jawapan kena tulis. Kita tanya. Suara lain pun. Suara lain. Tidak suara dia. Ada kali kedua tu waktu jadi bunyi bahasa tani. Anak kata bukan suara dia ni. Bukan suara dia. Patekuk bunyi tu ada. Baru tu suara dia. Dia tanya gapo dia tanya. Dia tak tahu satu. Mana tutup telinga dia tutup. Seolah dia masuk alam gaib. Jadi alam musyahadah ni dia tak tahu. Sebab dia tanya
Dia tanya ke dia ni. Lepas tu dia jawab lagu ni. Hak dia jawab tu misalnya kata dia suruh cari batu di 7 gunung. Kena cari. Baru dia boleh buat. Jadi hak sebut tu makhluk peliharaan dia. Ni lah kita nak bincang ni. Banyak ke makhluk halus. Tak tahu dia tu kafir ke Islam, tak tahu tu. Lepas tu kalau dia suruh buat benda-benda, misalnya contohnya ada berlaku. Dia pandai kot. Dia kata mana tok ayah tadi dia suruh sembelih ayam putih, ambil darah lepas tu ayam tu gula. Terus anak kata tak boleh ni syirik, tak boleh sembelih ayam, ambil darah gitu, tak boleh. Tak ada khilaf ulama tu. Sembelih dengan tujuan tu. Dia kata baca bismillah, betul baca bismillah pun. Niat tu dah ayat lah, muka kau tu suruh sembelih tu. Dia ikut. Anak kata sudah kecoh, anak kata dia ikut apa tu? Dia nak dapat khidmat kau itu. Dia kena samina wa ata'na. Apa kau tidak kau itu tak tolong. Jadi maknanya sudah bergantung dengan makhluk tu. Tu bahayanya. Benda-benda gini orang yang tidak mengaji akidah dia tak terasa salah. Benda itulah sebenarnya saya nak kata syirik tu. Syirik tu dari segi pengamalan tu. Baik, cuba kita tengok penerangan hari ni. Yang dalam ayat sebelumnya, ayat surah Al-Baqarah tu ayat 102, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa sesungguhnya orang-orang Yahudi yang mereka lebih suka mengikuti tukang sihir daripada mengikuti para rasul dan beriman kepada Allah. Jadi dia lebih percaya pada tukang sihir daripada nabi yang diturunkan dalam bangsa dia sendiri. Sebab Nabi Muhammad lah tak percaya ke Nabi, tapi tukang sihir dia percaya. Padahal dia kata Al-Amin tu bukan tukang sihir tu, Nabi Muhammad ni. Tapi dia tak percaya. Jadi ayat ni dia kritik semua tu pokok salah tu. Sama ada Yahudi ke, pokok kafir Quraisy, semua dikritik dalam ayat. Lebih percaya pada tukang agama daripada Nabi. Pada Nabi itulah dia panggil Al-Amin. Mereka sudah tahu, pokok Yahudi sudah tahu bahawa mereka yang melakukan hal tersebut tidak akan mendapat bahagian baik, habuan baik di hari akhirat. Dia tahu. Tapi apa ikut juga tu. Sebab hati dia sudah rosak. Hati sudah cenderung pada kekufuran itu. Apa tu? Sebab dia sudah hidup lama dah begitu. Sedangkan dalam surah An-Nisa ayat 51 ni, dalam surah An-Nisa ayat 51 ni, ayat kedua ni, yu'minuna bil jibti wat taghut ini, ayat ini Allah menceritakan mengenai orang-orang Yahudi bahawasanya mereka membenarkan dan percaya kepada jib, kepada ahli sihir tu. Sebelum ni kita bincang dah, ahli sihir ni maklumat dia sebut tu dia ambil daripada syaitan tu lah, daripada jin-jin hak kafir ke. Kan kita bincang dah sebelum dalam ayat kan, mana iblis, syaitan ke apa ni, jin kan dia boleh naik ke langit nak curi dengar, nak dengar percakapan malaikat itu. Kemudian dilontar Allah dengan orang panggil dengan apa ni, meteor tu. Itu memang dia sudah disebut. Sebab tu ada maklumat betul. Sebab tu kalau ada 1000 adalah sahab tu. Betul pun, betul sebanyak mana. Sebab bobok ni kadang-kadang dia dengar semuanya ni. Kalau dia royak sedepah, dia berhawah tu. So berhawah lah juga. Nak sebut dia kata maklumat sebanyak ni, kalau royak pun tak boleh piti banyak ni. Baik kita royak banyak, baru boleh duit banyak. Nampak ria tu, nampak grand tu. Sebab ada budak-budak kata, dia terlepas baca Quran ni, dok umpan dia sikit. Sebab ni umur orang kaya ni. Siapa ya? Aku tu juga jim pun. Jangan sulah ya. Tu benda-benda gitu. Jadi kalau kita tengok ni, kita bahasa, kata teruk ni. Sebab ulama kata ni ada sampai kiamat ni. Selagi ada manusia, adalah perbuatan. Sebab syaitan ada sampai kiamat. Tu. Jadi mereka membenar percaya kepada jib ahli sihir tu. Yang mana maklumat ahli sihir tu daripada mana? Kalau Nabi Muhammad, para Nabi, para Rasul, maklumat mereka daripada mana? Wahyu daripada Allah. Lepas tu orang panggil ahli sihir ni, dia ambil maklumat daripada mana? Daripada mana? Daripada wahyu ke? Daripada tu, taghut itu. Taghut tu jin menyesatkan manusia tu. Asal taghut ni dalam bahasa Arab maknanya dia gini. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil tara. Tara ni kalau orang belajar bahasa Arab maknanya air yang melimpahi tebing. Jadi air tu bila dia tinggi dia keluar melalui tebing. Jadi banjir lah. Makna air tu sudah tidak melalui saluran sungai dah, sudah melimpahi tebing. Tara ni makna melampau.
Asalnya sifat kepada air yang tinggi, sudah melepasi tebing sungai itu. Tu kalau kita tengok dalam fiqhul lughah. Jadi sebab tu digunakan tahu, maknanya perbuatan ini sudah melampau. Sedangkan kita kata nak bomo ni ada cara agama hak dibenarkan dengan menggunakan ayat Quran. Hak kita panggil ruqyah syariah tu boleh, bukan tak boleh. Oh kita kata buat tu tak yakin tak siap. Hak dia buat ni siap ke? Tak juga. Kita pergi SM tu kalau niaga, siap semua ke tidak? Banyak tak siap. Berakhir dengan kematian. Tapi kenapa kita tetap ada harapan situ? Masih berharap. Tapi hak ni, sedangkan hak tu sembuh bukan Allah. Sebab itulah dalam sistem pendidikan kita, dia ada satu sukat terpenting, dia panggil hukum sebab musabab. Itu sukat terpenting tu. Dalam bab percaya kepada Allah. Memang Allah suruh kita berubat, tapi hak tu dalam hukum sebab musabab. Jadi kita tak boleh tinggal Tuhan punya sebab itu. Yang kita panggil Allah. Sebab tu kita berubat agama bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah sembuhkanlah. Makan obat. Kau makan obat tu Allah panggil zahir. Tuhan suruh boleh pada juga. Lepas tu kita berdoa tu, kita minta dengan Tuhan punya sebab. Dialah hakikat penyembuh. Maknanya hubung kita hidup ni, kita tidak terpisah dengan realiti dan lagi tidak terpisah pada Tuhan punya realiti tu. Apa dia? Allah lah. Kan molek tu agama kita tu. Maknanya kalau sembuh pun, kalau tak sembuh pun tidak kecewa. Kalau sembuh, alhamdulillah. Tak sembuh pun kita sabar, boleh balik kot. Jadi sembuh, alhamdulillah boleh balik. Tak sembuh pun, kita tetap kata Masya Allah, Inna lillahi wa inna. Boleh balik juga. Tu cara orang Islam. Jadi kalau kita belajar betul-betul akidah ni nak bab takdir, tak mungkin kita berpaling arah siapa boleh terima bagai-bagai lagu. Tak mungkin. Ana boleh biarlah saja nak sebut. Ana tak pergi langsung. Pergi pokok orang suruh sebab Ana dulu pernah juga sakit. Orang nak sokong biar nak sebut pula. Dia sebut dah aku tak ingat. Ana tak ingat dah buat kita tengok. Pelik nyakit Ana, mungkin kita tak rasa. Dia sakit sen, tak boleh hakak tangan. Lepas tu petai boleh hakak pula. Alih ni tak boleh hakak. Penyakit ke dia gitu. Tak boleh nak go. Lepas tu kalau ada jari tak boleh nak bel. Kalau Ana nak sokong doktor mari ni. Tak sebut doktor Gabo tu, kalau dia dengar aku, dia pun nak sokong ni. Dia cik anak dia kata nama belakang. Dia ya ustaz dia pergi cari Tok Momo lah. Dia kata saya ni masalah Tok Momo ni. Tok Momo nak kita dia kena mari. Kita tak sih jumpa dia. Nak ya tolong aku ada lah kata dah. Gila dia kata. Akhir sekali dah beberapa orang kata kita pergi. Disuruh lah soal Tok Momo. Tak jauh daripada tempat ni. Baik 12 tak apa sebut baik 12 dia. Tak ada dah ni tengok pada rumah dia tu. Momo dia buat. Anak tengok dia buat tu nak sokong dah. Dia ada tali, lepas tu dia macam paku dia tu. Dia tu kita musim. Musim. Ada kata nak apa musim tu dah. Dalam hati kita, kita memang tak percaya maksudnya. Oh dia kata memang saya dekat menawak ni. Oh dia bila beliau kata anda pilih dia musim. Tangan dia senyap ya. Tak tahulah kita pun tak nampak ke boleh apa musim. Bila benda terbukti, objek terbukti, dia kata saya dekat menawak. Anda kata nama ke dia? Saya. Dia kata saya dekat mana je lah nama ke dia. Dia kata cuba sebut nama saya hak dekat. Kata jalan dah. Dia tak tahu. Dia tak tahu ana sebut. Ana sebut nama Ustaz Nasim. Dia kata ni buat. Kau itu duduk ngaji Pakistan. Ana kata ana duduk sokol tapi guru kita duduk tepi duduk belakang kata jam menipu tu orang ni kata. Kita sebut nama orang lain. Ana klien tu patut akhir sekali kata aku nak buh nama Nasim kata. Buh nama Nasim. Ni dia kata. Kau itu klik. Kita tunggu. Kata mana muak aku ni. Gede cerita sokor dia tu kan. Ayat tu ya kelas bomo ya. Sebab tu jangan dicaya, kalau dicaya punah kita. Dia sebut gini, lepas tu dia suruh mari. Kalau nak bomo dia kena cari bang. Ana pakai senyap sekat dia. Lepas tu ana pergi jumpa Dr. Buana. Biasa dengan Dr. Buana. Dr. Buana kata gauk saat ni. Gauk. Dia beri ubat seminggu siapa kali ni? Gauk je. Ni ingat lagi tak apa 20 ya ubat dia. Dr. Buana apa dah duduk di apa ni? Klinik community tu. Tapi jalan airport lah. Gauk dia tu. Orang kata patut saya tak boleh memang gauk. Tak di mana dia tu bila kena. Hilang upaya dia tu. Kata tarik ngamuk. 2 minggu kita cuti ngajar. Rupanya gauk. Makan ubat tu. Tak kali ni dia. Alhamdulillah. Tapi kita pernah berada ada tak siap. Memang gitu tu hebat. Kalau siap belakang kat hati hadrat. Orang tak panggil obat tu. Orang panggil penyembuh tu. Benda gitu. Sebab tu bagaimana kita kena ingat. Sebab tu kalau orang ngaji molek ada payah.
Kalau kita nak bomoh juga, kita cari tu bomoh hak bersih, hak panggil ruqyah syariah. Enggak, ruqyah syariah ni buat sendiri je. Kita buat boleh, suruh orang lain buat pun tak apa. Nabi bila sakit, Aisyah dia buat. Bila masa dia sihat, dia wadi. Bila dia tak segar, dia baca Alhamdulillah. Lepas tu minta dengan tu, dia embuh. Dia macam embuh tu keluar sikit air liur. Lepas tu dia gosok tubuh dia. Nabi buat tu dalam hadis. Ruqyah syariah, baca ayat Quran. Ayat mana pun boleh. Cuma disebut tu ayat Mu'awwizatain, Kul A'udzu Birabbil Falaq, Kul A'udzu Birabbin Nas. Lepas tu ada juga Fatihah. Hatu. Itu maknanya ruqyah syariah. Lepas tu kalau kita nak berubat dengan cara biasa, teruskan. Boleh gabung sekali, tidak jadi masalah. Pergi jumpa doktor. Sebab tu kalau tanya anak, malah anak pun, pergilah jumpa doktor. Dengar doktor ayat lagu mana. Kau, dia kata doktor ni botok kepala-kepala awak kajian. Tu orang mau botok tu kira lain. No. Orang yang buat kajian ni, doktor ni kadang-kadang berapa generasi tu, dia punya rekod kajian dia tu, hak ni pulak sambung. Ingat mudah kau. Jadi kita tolak main-main. No. Gilah untuk cara tu. Lepas tu kita buatlah. Kita hubungan dengan Allah. Tak boleh putus tu. Minta. Orang panggil usaha dah. Fa'idha azam tak usaha dah. Lepas tu fatawakkal Allah. Doa. Itu cara hidup orang Islam. Jadi kita tidak tolak kehidupan realiti dan kita tetap bergantung dengan Allah. Sebab Allah punca segala-gala. Dia jadi molek. Itulah akidah. Tauhid tu. Tapi tak boleh pisah tu. Buat apa-apa. Tidak buat nego saja. Tidak buat bom, buat nego, buat apa. Tak boleh putus dengan Tuhan. Nak nikah misalnya. Kita cari dah mengikut piawai syariat. Lepas tu, bila sudah buat keputusan, ataupun sebelum buat keputusan, doa, ya Allah, biarlah keputusan kita ni tepat. Cerah betul. Dia nak cerah. Sebab tu sahabat Nabi pada cerah. Itu bab lain. Sebab tu kata, kalau faham oleh pengaji akidah ni, kita buat dalam keadaan sentiasa berkait dengan Allah perbuatan kita ni. Lepas tu, bila berlaku sesuatu di luar jangka, itu takdir lah. Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Tidak jadi kecewa siapa mereka bunuh diri. Duk terjun atas getok. Apa gagal getok tu lah. Tak terima masalah gitu lah. Tak terima masalah gitu. Getok pun jadi serabut. Apa kuat dah dia terjun sini. Terjun lain pula datang. Gitulah. Cuba kita tengok lagi. Jadi apa faedah ayat yang ke-51 ni? Mereka beriman kepada jib dan taghut. Dia gini, nak sebut selagi sini dia tak sebut. Cuba perhati semula ayat yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman ataupun mereka percaya, apa maksud dia? Boleh faham lagu mana? Mana kita semua boleh faham lagu mana? Bila yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman. Ini kalau anda terjemah berdasar pada Arab. Mereka beriman bukan kepada Allah, kepada jib dan taghut. Apa maksud beriman? Beriman di sini maksudnya percaya tu bukan percaya biasa. Dia percaya sehingga boleh merubah sangkaan minda, boleh merubah hati, boleh merubah kepada kebergantungan itu. Itu makna percaya. Sebab dia ada percaya biasa. Kawin percaya demo. Hak tu orang tak panggil beriman kalau percaya lagu tu. Ni guna istilah beriman. Maknanya dengan percaya tu dia sudah ada makna bergantung, dia sudah ada makna percaya, meletak pengharapan, dia sudah ada makna yakin, masuklah ke hak tu jadi rosak tu. Dia tak serupa dengan kawan percaya demo, kawan tak percaya dia tu. Dia menipu, kacak, dia kata kawan percaya demo. Dia tidak percaya gitu maksud sini ni. Mana suatu kepercayaan telah merubah persepsi dia, merubah minda, merubah jadi bergantung. Siapa tak? Tu yang jadi syirik tu. Baik. Cuba tengok faedah tu. Jadi ayat 51 surah An-Nisa ni menjelaskan tentang penyelewengan akidah ahlul kitab. Penyimpangan tu penyimpangan dari sudut akidah pokok ahlul kitab. Akidah ni kepercayaan tu. Yang kedua, makna keberadaan sihir di kalangan ahlul kitab. Padahal dia ni ahlul kitab ni. Bukan orang tak erti kitab. Bukan tak erti agama. Orang agama boleh baca kitab. Jadi pengamal sihir di kalangan dia, siapa dia? Padri dia tu. Ahli agama dia. Kau boleh baca kitab. Jadi orang kapur ni dia ikut ya. Memang mana-mana. Begitulah orang amah ni. Biasanya gitu. Pokok jenis gitu. Walaupun tidak semestinya. Tapi kok mana ahli kitab ni adalah suatu penisbahan ahli kitab ni pada satu golongan kerana mereka tu faham agama. Yang ketiga, kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah berhukum kepada para dukun. Mana mereka percaya dengan keputusan buat ahli dukun, itu maksud dia. Dan mereka bertanya kepada dukun,
tutup bomo ahli sihir itu tentang perkara-perkara gaib. Sedangkan perkara gaib ini Nabi pun tak tahu. Tadi kan anda sebut tadi, dia percaya tubuh tarikat dia tu Naqsyabandi lah dia ni. Naqsyabandi. Itulah tubuh dia sampai dia mati sampai Datuk apa ni mufti wilayah nama dia Hashim Yahya. Ingat tak? Masa tu lah dia meninggal dunia. Masa tu. Anda ingat tak sebab perkara tu berlaku depan anak murid dia duduk cerita ni. Tubuh dia minta Syekh Ma'zin Al-Bajuni nama tu. Minta supaya dikebumikan, minta buat permohonan dengan majlis agama wilayah tu supaya nak dikebumikan depan rumah dia tepi pasu bunga tu, wasiat Syekh Ma'zin Al-Bajuni tu. Ustaz Yahya kata tak boleh. Ustaz Yahya dia tahu dia kalau tanah situ jadi tempat pemujaan lah. Dia kata tak boleh, kena tanah tempat kubur Islam biasa. Ustaz Hashim tahu dia. Datuk Hashim dia tahu dia ni nyakit bobok ni. Padahal hukum fiqh boleh. Tak ada masalah kita nak tanah tepi rumah kita boleh. Tak seperti kubur ramai boleh. Tetapi di situ tu pentingnya hukum itu. Hukum pemerintah tu. Bila orang ada kuasa kata tak boleh. Atas rasa apa? Sadduz zari'ah. Nak sekat, takut jadi bahaya. Cuba bahaya kira. Kalau dia tanah tepi pokok bunga tu. Pokok dia hidup zikir situ lah. Nya tambah jadi rumah dia peluah. Jadi duduk dalam rumah pula. Boleh jadi. Yang ketiga, yang keempat, sihir termasuk syirik. Yang boleh menafikan tauhid. Kerana sihir merupakan permintaan bantuan kepada makhluk halus. Anda terjemah makhluk halus lebih global lagi. Kalau syaitan apa khusus sangat. Makhluk halus dan bergantung pada mereka. Tadilah sebab atas dasar iman, percaya, yu'minu nabil jib. Siapa mereka bergantung. Bukan percaya biasa. Itu dalil yang kedua. Jadi kena beringatlah. Diriwayatkan daripada ini dalil yang ketiga. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Hadis ni sangat penting dalam kehidupan kita. Ni hadis ni. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hun? Qala asyirku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawm az-zahf wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Nabi kata, jauhilah oleh kamu 7 perkara yang boleh membinasakan masa depan kamu. Sebab masa depan Islam ni akhirat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah 7 perkara yang membinasakan itu? Bubuh nombor mudah. Nombor 1. Ya 7. Mensyirikkan Allah. Kita tak payah hurah, kita tengok bawah lepas ni lah. Kamu tahulah aku dah syirik tu apa maksud. Syirik kepada Allah. Yang kedua, sihir. Sihir ni bukan makna tukar sihir. Termasuk semua yang terlibat. Orang yang suruh sihir, buat sihir. Orang yang mengamalkan sihir. Orang yang menyediakan bahan-bahan untuk sihir itu. Memberi ruang supaya terjadinya sihir. Semua termasuk. Yang ketiga. Abah tu dia ada wadah dalam syarah nombor tu tak apalah. Yang ketiga. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama. Mana ada juga kita boleh bunuh orang. Misalnya kita nak mempertahankan diri kita, orang ceroboh kita, masuk dalam rumah kita. Nak kita nak ceroboh keluarga kita. Bergelut dengan kita berjaya bunuh dia. Hal tu tak jadi masalah. Hal tu termasuk dalam membunuh yang dibenarkan mengikut syarak. Ataupun bunuh kerana hukum qisas. Ada sebagainya. Ni bunuh tak ada sebab syariat. Yang keempat, makan riba. Kena itulah maksud makan riba ni, maksud maknanya mengambil manfaat dengan hasil riba tu lebih itu lagi. Cuma apa sebut makan dalam ayat Quran sebut makan juga sebab hal tu asal ni. Dia kata saya tak makan, dia ambil tu buat pos kereta ya. Dia ataupun dia beli kereta dia tak makan dia tu. Hak nak beli nasi belauk duit lain. Dia termasuk paling simpelnya, paling mudah basicnya makan lah. Biasa manusia nak makan. Hak lain tu selepas tu. Sebab itulah
dalam huraian ulama mana mengambil manfaat dengan sumber riba. Tu punya urusan tu. Sebab kalau riba ni untuk orang lain tak apa. Contohnya misalnya contoh Hana ambil riba. Jadi Hana nak membersih kata kena keluar duit riba. Lepas tu nak wis apa? Wis pada masyarakat. Oh miskin asnah tu halal. Sebab duit riba ni bukan haram zati, haram li ghairi. Bukan haram zat, haram kerana sebab. Sebab lain. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Hak ni juga mana mengambil manfaat dengan cara yang melampau harta anak yatim. Itu huraian dia. Makan harta anak yatim makna mengambil manfaat secara melampau. Kenapa sebut melampau? Sebabnya kalau kita urus anak yatim, kalau kita masak, pakai guna puyuk sama tak apa. Jangan buat puyuk suku-suku. Cumanya katalah anak yatim parah kita, parah mana sama pak kita, parah keluarga kita, dia parah. Masak sekali di rumah. Tak apa kita masuk sepuyuk pun, cuma buat keluar guna duit dia tu dengan kadar untuk dia lah. Tak apa tu tidak melampau. Ni jangan guna untuk dia belakang kita. Kita sih habiti. Nah, ada kata tu pun masuk sekali tu. Tu takut jadi melampau. Sebab tu kalau masuk melampau tak boleh. Yang ke berapa? Yang ke saat ni 5, 6 3, makan riba tu nombor 4, anak yatim tu nombor 5, okey nombor 6. Maknanya lari dalam ketika di medan perang. Kalau sebelum pergi perang dia mengundurkan diri tak apa. Ni pergi perang dah duduk di medan dah. Tiba-tiba dia lari. Itu maksudnya. Itu yang ke-6. Apa tu berlaku, apa tu alih tu. Dia akan mendedahkan bahaya pada tentera Islam. Seperti mana berlaku pada perang Uhud kan, dan perang Uhud ingat perang Uhud. Di 1000 lebih. Tiba-tiba dalam perjalanan nak sampai dia ke medan Uhud, puak-puak munafik ni tarik diri 300 orang lebih. Jadi tinggal 700 lebih. Sedangkan tentera musuh 1500 lebih. Sekali ganda jadi. Menyebabkan sahabat jadi ugah, kita kata ugah hati. Tak ada apa sikit itu ni. Kemudian Allah turunkan ketenangan. Dia ayat tersebut tu. Malam tu boleh tidur lain lagi, padahal tak cukup. Sekali ganda tu jumlah. Allah beri ketenangan. Puak-puak munafik ni jahat sungguh. Sepatutnya dia tak pergi awal-awal lagi sini. Dia sabotaj peperangan. Ni lah qadful. Ni maksudnya wa tawalli yaumaz zahf. Baik, itu yang kena. Yang ke-7, menuduh perempuan-perempuan mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa. Mana perempuan yang baiklah, tuduh zina. Ini termasuk perbuatan yang boleh merosakkan masa depan di hari akhirat. Baik, 7 perkara. Baik, cuba kita tengok di sini syarah anak tu habis Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya agar menjauhi 7 perkara mungkar yang boleh membinasakan. Membinasakan di sini maknanya merosak masa depan kita di hari akhirat. Setengah ulama dia kata membinasakan di sini maknanya seseorang boleh masuk neraka kini. Maknanya peluang untuk masuk neraka orang panggil sebab. Ini antara sebab besar seorang itu masuk neraka. Ni perbuat. Tak semesti buat semua pada dah. Kalau tak bertaubat. Maknanya 7 ni kalau dalam setengah-setengah ulama dosa besar ni banyak. Kalau Imam Zahabi tu sampai 70 lebih ke dia. Dalam kitab dia tu. Hak ni dalam berpuluh-puluh dosa besar ni antara dosa besar yang besar. Hak paling besar syirik lah. Tapi ni antara yang besar. Di kalangan yang besar tu. 7 perkara tu. Jadi bila sahabat tanya kepada dia, tu 7 wahai Rasulullah, Nabi pun sebut. Supaya hanya syirik pada Allah nombor 1. Tak kira lah syirik tu dalam bentuk apa pun. Sebab tu dia kena belajar. Jangan belajar tauhid saja, kena belajar juga syirik tu. Baru kita boleh buat perbandingan. Lepas tu yang keduanya melakukan sihir, membunuh jiwa. Jiwa tu maknanya membunuh seseorang yang dilarang oleh Allah kecuali dengan kebenaran syarak. Yang keempat, mengambil manfaat dengan riba. Yang kelima, membuat pelanggaran. Maknanya melampau dalam mengambil manfaat harta anak yatim. Ulama kata kalau kita tak ambil langsung tu lagi molek, hak tu paling molek. Yang keenam, melarikan diri dari medan perang melawan orang kafir sehingga mendedahkan kemusnahan pada orang beriman. Yang ketujuh, menuduh perempuan baik yang merdeka, yang menjaga kesucian diri, tuduh dia berzina. Sebab tu anda baca dalam fiqh Syafi'i lah. Dalam syarah ayat surah An-Nur kan, surah An-Nur tu dia sebut apa Allah sebut perempuan yang baik, yang jaga kehormatan diri dia, dari segi set dia jaga, cukup jaga tutup aurat. Tuduh ni dikira buat. Jadi ulama kalau tuduh perempuan jenis pasal gitu dah.
Dia pun kita kata tak tutup aurat, pakar menjolok mata, pergaulan bebas. Sehingga ada kita bertelitah, dia ni mungkin berlaku. Telitah. Sebab tengok kehidupan dia. Tuduh tu dia tak serupa dengan tuduh Malik ni. Tak serupa. Ni perempuan jaga aurat pun jaga, pergaulan pun jaga, semua tuduh juga. Dia tak sama tuduh itu yang dilempar kepada perempuan yang bermasalah. Kita kata dia ni duk mai kelak Malik. Teruklah kita kata hubungan dia. Tuduh dia tak serupa. Dosa juga tuduh tu. Ni berat lagi. Serupa juga zina. Zina kan dosa besar. Tapi kalau zina hak paling berat, berzina dengan isteri jiran kan. Nabi sebut. Panjanglah huraya dia tu. Benda-benda gitu kenapa? Serupa juga curi harta jiran. Lebih besar lagi. Curi dosa belaka. Curi mana-mana pun. Dia ada kategori dia. Baik. Jadi, kalau ni qazah ni, dia apa qazah lah ni? Qazah lah ni. Bapa qazah ni berat? Sebab inilah orang panggil tuduhan. Tuduhan ni banyak. Tuduhan yang paling berat atas nama dusta ni. Qazah ni tuduhan dusta yang paling berat. Tuduh dengan cara tak betul banyak. Tuduh dia curi lepas. Tak serupa dengan tuduh zina. Tuduh juga tu. Orang kata saya curi lepas dia. Dia tak serupa dengan tuduh zina ni. Ni baru ada hukum khusus ni hari ni. Itu maksudnya. Kenapa lah? Dusta, banyak jenis dusta. Dusta paling beratnya ni. So lagi dusta atas nama Nabi. Tuan terhak berat tu. Gitulah. Baik, ana habiskan ni. Ana baca saja. Nombor 9. Cuba tengok faedah. Patut kita baca semula lah. Baik. Apa faedah kesimpulan daripada ni. Ijtihad hadis ni. Ni. Riwayat Abu Hurairah. Cuba tengok. Nombor 1. Maksiat itu merupakan sebab kebinasaan dunia akhirat. Ini kalau tak bertaubat. Tak perlu hurafannya. Kita boleh faham dia ni. Maksiat. Sebab tu letak dalam kurungnya lah di sini. Sebab ada setengah-setengah kitab baru. Bila dia buat maksiat, dia letak. Dalam itu maknanya pelanggaran hukum. Sebab hukumnya ada hukum sah. Dia langgar hukum. Kalau langgar hukum sah tadi lah. Tuduh orang zina itu langgar hukum sah tu. Ada juga langgar hukum kecil. Orang panggil makruh tu. Tak apalah. Semua tu dipanggil maksiat. Jadi maksiat ni hakikatnya pelanggaran hukum Allah. Merupakan sebab binasa dunia akhirat. Yang kedua. Haramnya syirik. Dan syirik merupakan dosa besar yang paling besar. Yang ketiga. Haram mempelajari, mempraktikkan dan mengajarkan sihir. Ataupun nak mudah agak, haram terlibat dengan sihir. Itu termasuk semua dah. Terlibat dalam apa bentuk penglibatan? Talih. Semuanya haram. Cumanya ulama kata haram, hak paling besar dosanya, hak jom buat tu. Jom buat. Yang melakukan amalan tu. Supaya juga fitnah. Dalam apa bentuk pun dosa. Hak fitnah paling berat mana? Baik, fitnah ni dosa. Dalam semua peringkat. Apa saja fitnah dosa. Tapi hak paling banyak dosa, pemula fitnah. Masdar dia, punca fitnah. Katakanlah A, dia buat fitnah B. Tiba-tiba, fitnah dia tu disebar di sejuta orang. Dia tak sama, dia paling besar dosa. Sebab apa? Sebab semua sejuta orang itu berpunca daripada dia. Dia boleh saham dosa tu. Tu kena ingat tu. Itu memang ulama sebut lah. Apa-apa pula tu. Sebab tu kita jangan jadi punca pada perkara yang tak malak. Kita pula jadi pemula. Just start, aku latih kata. Dia orang buat gini ni. Tokek lah ke bahasa Kelantan kita dah. Dengan sebab dia yang buat sunnah tu, sunnah ta'alik. Orang lain tu ikut. Dia paling besar. Jangan tu main-main ya, tak. Walaupun benda kita rasa nampak tak besar, tapi kalau benda tu tak molek, tapi dengan sebab kita orang jadi buat, sebelum tu tak buat apa, kita lah paling besar dosa. Boleh dosa jariah pula. Yang keempat, haram membunuh nyawa yang Allah haramkan. Tak kira lah Muslim kah atau orang kafir. Mana orang kafir ni, mana kafir yang ada hubungan baik dengan Islam. Bukan kafir harbi lah. Sama ada kafir dhimmi, kafir mu'ahid. Dia istilah kafir ni banyak. Harbi ya tak apa. Yang kelima, haramnya mempraktikkan riba dan menggunakan hasil dia. Ataupun bahasa mudah, haram terlibat dengan riba dalam apa bentuk sekalipun. Itu lebih mudah. Yang keenam, haram melakukan penganiayaan terhadap anak yatim dalam apa bentuk sekalipun. Sama ada penganiayaan dari sudut harta benda, penganiayaan dari sudut kehidupan dia, tubuh badan, tak boleh berlaku. Yang ketujuh, haram
apa ni, haram melarikan diri di dalam medan perang. Bila sudah bertemu dengan orang kafir nak perang, dia lari. Lepas tu dia ada huraian itu kita faham, kecuali dia lari itu dengan maksud nak mengatur langkah kemudian nak serai balik, itu lain cerita. Itu strategi dia panggil. Itu tak apa. Ini lari, maksudnya lari itu maknanya orang tu libat. Sedangkan dia sudah berada di medan perang itu. Kalau dia tarik diri awal-awal tak apa. Itu lain. Hari ini di medan perang. Yaumaz-Zahf. Yaumaz-Zahf itu pada hari perang itu. Yang ke-8, haram melontarkan tuduhan zina pada wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa sedangkan mereka tidak tahu nahu tentang. Dia kena ingatlah hak ni mana dosa beratlah. Tuduh perempuan tak betul tuduh dia zina tak boleh. Dia kata dia orang mendedahkan orang tu, dah patut kita pun tahu perkara. Itu lain, zina ni lain. Tak boleh tuduh tu. Yang ke-9, menuduh orang kafir. Menuduh orang kafir tidak termasuk dosa besar. Hak ni kena buat dalam kurungnya ni. Parut ni. Menuduh orang kafir tidak termasuk dosa. Anda tak pakar ni. Sebab kita tengok dalam kitab ni, pendapat ni ulama tak terima. Orang kafir pun tak boleh kita tuduh dia. Tak betulnya. Sebab tu hadirat kita kena tengok pendapat ulama ni, kena tengok pula. Tengok banyak orang lain kata lagu mana. Misalnya dalam fiqh Syafi'i, dalam sebuah negara Islam, rumah orang kafir tak boleh lebih tinggi pada rumah orang Islam. Pakar nak pakar tu. Atau rumah flat lah mana. Awak kena duduk bawah, pokok kita dalam atas. Lagu tu tak beretika tu. Tak boleh pakar. Sebab tu kata kalau nas daripada Nabi lain cerita. Ni pandangan ulama betul lagi hukum pandangan ulama. Tapi kena tengoklah pandangan ni banyak orang pakar ni parut ni. Cuba bayangkan kalau orang kafir dengar ni. Dia nampak nak jinak dan lagi sedap dia kata tak apa tu dah kafir tak dah selesai. Itu double standard tu kali. Sebab tu bagi anak hak ni anak pun pelik juga ni. Tapi ada pendapat ni. Sebab tu kita kena tengok pendapat mana yang lebih sesuai. Lebih sesuai dengan realiti, lebih sesuai dengan hadis-hadis Nabi. Kan Nabi tak boleh. Man adani dhimmiyan kan? Man adani dhimmiyan faqad adani. Siapa dia menyakiti kafir zimmi seperti menyakiti aku. Ni kafir mana ni? Enggak, kalau kafir harbi pun kita tak boleh tuduh dia. Kita perang dengan dia tu lain cerita. Bunuh dia boleh. Tapi nak tuduh tu. Apatah lagi kalau dia tu bukan harbi. Kafir yang ada mu'ahid, yang ada hubungan diplomatik. Tak ada dia nak menyakiti orang Islam. Tu tak boleh. Sebab tu ni tak kuat ni. Tak kuat. Tak boleh pakai. Hak sepatutnya menuduh orang kafir sama seperti menuduh orang Islam. Tak boleh. Hak tu tepat. Tu kena tepat tanda suruh tanda tu. Bahaya ni. Sebab tu kadang-kadang bila orang tanya kita lagu mana Ustaz Din kuliah di masjid, molek speaker luar kau speaker dalam molek. Jangan tu pergi keluar. Kena lagu ni. Kadang-kadang ustaz kita ni tak mikir panjang. Tak apa, enggak ada lagi kitab. Kena tengok dulu ada lagi kitab pun. Kalau dia dengar ni, dia benci pada agama. Islam ni kata tak seimbang. Jadi penting pokok dia ya. Akhlak agama lagu tu. Contoh dah. Tadi nampak minat dah dengan agama tu. Kena hak ni sebutin dengung. Tadi. Potong ni. Cuba juga. Ana bukan kata jangan pula kata dia dengan Imam Syafi'i mana lain. Kita nak ayat pandangan ulama dalam kitab. Imam Syafi'i ada buat kenyataan. Orang kafir diperangi kerana kafir dia. Bukan kerana harbi dia. Tak tahulah pendapat ni lagu mana Imam Syafi'i boleh buat tubik gini. Tapi kalau ulama kata kalau betul ini pendapat Syafi'i, mardud, tertolak. Kita serang kafir bukan kerana dia kafir. Kan Nabi tak ui kita ganggu orang kafir. Dia kekal dengan agama ikut dia. Patut surah Tuhan saya lagu mana dia tu. Kita lawan dia kerana harbi dia tu. Harbi ni lain. Gitu. Jadi kena berhati-hati. Sebab tu kalau kitab ni kena tengok jugalah. Sebuah benda-benda ni pun, walaupun dia tu, cuba tengok. Dia ada rujukan dia ni. Al-Mulakhasah dan Al-Jadid. Cuba tengok. Padahal dalam kitab ni pun dia ada ulama tak setuju dengan pendapat ni. Cuba bayar ke. Tak logik ni bagian ni. Gitulah dia. Semua juga. Ingat ada anak sebut kan? Anak dulu curi ke dalam masa kita sekolah rendah. Sebab ustaz kata boleh. Curi. Muka kita sekolah rendah. Dia ramal lah.
Tak aklik rumah, takutnya timbuk kaya lah. Aklik mana? Nampak beli air dalam teh sama aklik tak lah. Rupanya pergi curi kedai Cina. Apa tu? Ada ustaz kata tak apa. Ani ingat lagi, nampak lagi dayu ustaz tu. Masa kalau rendah ni. Tak bila kita ngaji tu nak pergi bayar, tak ada di Cina tu, dia pindah. Nak lagi mana? Anak duk mikir sakit kepala. Akhir sekali, kita pun tak ingat ego berapa. Muka sekolah rendah dulu. Nak ayat nak lagi mana cara? Dia tak boleh. Anak kata gini lah. Gibuh dah tabung masjid beri. Bui agak-agak buat apa ke harga lah ni. Lepas tu kalau dia masuk Islam boleh pahala dia. Gitu nak buat ni. Tengok tu kita. Tu ustaz tu. Buat kereta agak. Mujur tak kena igak. Dah tak ada siapa tahu. Masuk ramah lah. Masuk sorang tak boleh. Apa tu? Sebab ada ustaz kita kata. Mana sabar ustaz tu kecil lagi tu. Padahal dia tu wadah tu. Bahaya ada. Ni rasa kalau lah orang tidak Islam tahu. Cuba ya. Tak apa kita curi barang orang kafir. Cuba fikirlah ke mana jadi. Kok dia rasa nak Islam pun jangan mikir mula ya Allah. Ni orang panggil ustaz ni. Ni benda-benda gitulah kena tengok. Jadi untuk dalil yang keempat tu kita bincang dalam sesi akan datang lah insya-Allah. Tiada apa-apa persoalan ke? Kita berhenti setakat tu dulu. Okey, ada apa-apa soalan? Assalamualaikum. Ada yang tanya pasal Tok Muhammad. Boleh. Kalau masa kita tak dengar, dia baca berapa masa hidup. Bukan ke mana? Dia gini, masalah tu sebenarnya kita tak dengar tu tak apa. Sebab itulah bagi ana untuk cermat ni kita akan rasa ikhtiar lah. Sebab tu umur ni ya kita tahu dah macam-macam tu umur ni dah ada. Dia tak erti, hak tidak ngaji bab hukum halal hukum syirik tauhid dia tak belajar. Jahil lah kita kata. Tapi Islam dia tu macam-macam nak jumpa tu. Jadi kalau dia baca tu tak terai tu bagi anaknya waktu tu kita serah pada Allah. Sebab terbukti dia tu memang tu orang patah. Sebab gini anak sebut biarlah anak pun tidak nak buka luas sangat ruang ni betul lah ulama kata. Kalau kita tengok dalam kitab fiqh katakanlah dia tak baca ayat Quran bom tetapi kata-kata dia tu tidak syirik. Ulama kata masih dalam ruang lingkup harus lagi tu. Bukan kata afdal, harus. Tak jadi syirik. Syirik ni kalau ada unsur syirik. Ni tak ada syirik. Cumanya dia tak baca ayat Quran. Tak baca zikir Nabi. Dia baca bahasa Melayu. Ataupun bahasa Jawa. Mak mayah, ibu mayah. Dulu anak apa ingat? Panjang juga. Tebal buku. Waktu mau jampi tu mau kita tulis lah. Tu anak ada baca tu. Pasti hilang buku. Tahu di mana kami. Anak pun tak pasti. Tak ada. Pada adalah kunci tu. Saya lah mau kita tulis. Mak mayah. Tu anak tanya tu. Ayah, mak mayah ni mana ke dia? Dia kata tak ayah aku tak tahu. Dia pun tak tahu. Dia baca gitu. Jadi kalau tak tahu tu kita pergi niat nak bom nak itu tu ya. Supaya kita pergi yalah GSM pun ada hak tidak Islam. Kalau Islam baca bismillah. So kita tahu Islam bila nak pembedahan ni semua ya 2 rakaat minta petunjuk biar Allah selamat. Minta dengan Allah. Apa tu buat? Makna orang kafir pun boleh, salah sani pun boleh. Tapi kalau terbukti ada jelas, ada clue kita kata, ada qarinah, dia buat tu. Tu tak boleh. Qarinah lagi mana contohnya? Misalnya ada satu tempat anak gitu, memang hebat tu orang ni anak gitu. Dia guna keris panjang tu, dia guna wahlima tu. Dan dia baca tu anak tak payah dia baca ke dia. Dan dia pun tak tahu ayat mana ke apa. Kita tak nak kata lah tu kita tak tahu. Tak nak kata syirik pun kita tak tahu. Tapi kalau sekadar nak pergi bom, sekadar tu ya. Ulama kata jangan ada perasaan anggap dia lebih. Nak jaga hati. Tiba-tiba kita tengok perbuatan zahir dia tu. Masa dia jampi dia letak asal 50. Dia tekan ke depan lah. Dia tekan masuk saja dia punya mata tu berasak. Ke mana tu biasa? Kita buat rumah tak berasak. Pelik tu. Buatlah ke mana tu? Kita tak nak kata syirik lagi tu. Siapa berasak lagi syirik mana? Tetapi kalau tanya anak tak wigi lah tu. Kata baik tak usah cari lain. Tapi kalau tak ada juga, tapi dia terbukti memang sembuh. Patuh ni bukan melibatkan menggunakan sekadar untuk patah ya. Tidak melibatkan bahan-bahan kotor dok gitu ya. Biasa tu orang panggil tu patah dia urut sebenarnya.
Dia tu betul balik. Oh tak apa gitu boleh tak masalah tu. Tapi orang kita bang itu ngomong je kok. Mana kan? Bagaimana tak apa tu. Sekadar. Sebab tu dia kena pilih-pilih. Sebab tu dalam kitab fiqh orang Islam ni kena ada erti bab lagu ni. Dia ni termasuk dalam fardu kifayah. Kau tidak kat jadi orang sesat saja ambil bidang ni. Dan Dr. Harudin mana tahu dia mula-mula terletah nak buat darus syifa ni. Kerana nak ambil nak meletak ke posisi dan nak menyelesaikan masalah umat Islam lah maksudnya. Hak kita nak kritik ada dia tak kena gini, buat nak kritik, kita duduk saja. Kita duduk saja ni memang sedap lah. Tapi kukuk dia usaha dah tu. Dan pun masuk dalam juga tu duduk terlibat dengan dia tengok. Oh, alhamdulillah kata ada alternatif. Kalau ada sikit-sikit kita tak setuju tu, hak tu tidaklah bawa pada syirik. Tapi kukuk mana pun lebih baik daripada hak lain dah. Sebab orang-orang terlibat tu orang ngaji-ngaji saja tu. Jadi bagiannya insya-Allah kalau ada kesilapan dia sebab kita lah, kita harap Allah ampunkan. Tapi jasa dia. Ustaz Mak Mustafa tu antara terlibat sekali anak terlibat nak belajar cara dia tu, cuma tak ada habis, mungkin kita sibuk tu tak ada. Lepas tu tak suruh tak jadi tu ngomong. Pakai lihat tu tengok tak takut langsung. Jadi sekadar tu tak apa insya-Allah. Mungkin ada soalan lain. Mungkin dia urut sebenarnya tu patah ni. Cuma dia atas baca bismillah, baca dia baca gitu ya, tak ada apa kan. Mungkin ada soalan lain tu. Sebab kita ni rasanya dalam bulan Ramadan ni kita buat tafsir itu maklum dah tak? Tak maklum lagi. Anak pun tak tengok. Asal mungkin rasmi dia akan sebut lah. Jadi anak sebut ni bukan apa. Mana kalau tak ada maklum hari Sabtu ni bawa kitab ni lagi. Tapi sebenarnya dia sebut maklum tafsir dah tu tafsir maudu'i. Kita nak bincang ayat-ayat Quran tentang ilmu. Mana kalau habis tu nak bincang beberapa tajuk lain pula. Bukan nak bincang ayat Quran mengikut tertib susunan tu tak. Ayat-ayat yang menyebut tentang ilmu. Secara bertopik lah maknanya. Dulu kita bincang tentang ibu bapa. Mana Cikgu Si minta buat gitulah. Okey, tak ada salah kalau tak ada kita ada boleh sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak minta Ustaz terangkan uraikan tiga ni, iblis, jin, syaitan. Apa Kaitan makhluk jenis mana tu tak? Ya. Soalan pertama, soalan kedua, ada seorang ustaz kata syaitan, dia tak kata jin, iblis. Dia kata syaitan ni mati seperti kita juga mati ni kita kekal sampai kiamat lah baru mati. Dia kata syaitan ni mati, ada hari mati, ada esok mati. Syaitan beranak mati. Tapi dia tak sebut iblis dengan jin, dia sebut syaitan saja. Okey, tu. Jadi soalan pertama tu dia makhluk halus yang disebut dalam Quran dia ada tiga. Malaikat kita kecuali lah tu. Maknanya iblis, syaitan dan jin. Atau memang betul lah ada sebut dalam Quran. Sebab tu ulama kata makhluk halus yang tidak disebut dalam Quran dia tak ada. Jadi orang Melayu banyak tu dia buh nama. Boleh jadi jin tu belakang. Orang panggil bunia atau bunia. Kadang-kadang hatu tu lucah dia buh nama. No, itu orang Melayu kita. Tak ada dalam nas tu. Baik, sekarang ni buku dia ada buku anda nak sebut dulu. Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar ni dia buat khusus alam jin. Alam malaikat. So khusus buku. Alam jin tu, alam malaikat tu setebal ni. Nabi dah nak baca untuk sahabat-sahabat kita di Selangor ni. Alam jin. Lepas tu alam malaikat dia ada belakang. Kalau tadi kata iblis ni, dia gini anda sebut jin semua tadi adalah buku khusus. Sebab itu termasuk dalam bab orang panggil akidah tu. Duduk di bawah perkara gaib. Baik, kalau dalam hadis sebenarnya kewujudan tiga ni misalnya kita kata iblis. Hak ni iblis dengan syaitan ni dia memang dia rapat sangat. Sehingga digambarkan oleh Nabi dia kata syayatin. Syaitan tu mufrad, syayatin tu jamak dia. Dia sebenarnya adalah tentera iblis. Iblis ni saf kepimpinan dia. Disebut begitu dalam kitab ni yang kita baca di Triput tu, Mishkatul Masabih itu. Kan Nabi sebut maknanya pelaksana strategi ni hak dipanggil iblis ni dia sentiasa mesyuarat dengan syaitan ni pelaksana tu dia sentiasa mesyuarat dengan bos dia nama iblis tu. Nabi kata kalau syaitan ni berjaya menjalankan tugas dia
menyebabkan berlaku perceraian suami isteri. Nabi sebut gitu, khusus. Maka iblis, syaitan ni dia akan naik pangkat bila dia pergi mesyuarat di tengah laut. Pusat pemerintah di tengah laut. Nabi sebut dalam hadis. Benda ni gaib, tak nampak ni. Walaupun ada sahabat Nabi pernah kata dia pernah berlayar, dia ada nampak. Tuhan tunjuk pada dia. Nabi kata, tu Nabi sebut tu memang tengah laut. Putrajaya dia tu tengah laut. Dia mesyuarat tu. Dia mesyuarat. Nak hari. Sebab tu anak cabar, JK masjid, mesyuarat nak hari. Nak memaju ke masjid, tosil. Nah, siapa dia nak mesyuarat hari? Tapi syaitan ni serius dia. Sebab dia kerja part time ni. Full time, bukan part time. 10 masa. Kalau dia berjaya menyebabkan berlaku perceraian dalam hadis tersebut, tadi Mishkat, dia akan diletak di sebelah kanan iblis. Orang kanan iblis jadi naik pangkat syaitan tu. Jadi maknanya syaitan tu dalam huraian syarah hadis tu, dia pelaksana polisi iblis, syaitan. Sebab tu syaitan dianggap sebagai junud iblis, tentera-tentera iblis. Makhluk sama ya, semua gaib, dia boleh berubah dalam rupa ni tu, serupa malaikat begitu juga, jin begitu juga. Dia tak serupa dengan kita, mizaj dia tu. Jin ni mukallaf. Ada kafir, ada Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Okay? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, mereka ni semua mukallaf. Jin ni ada mukallaf. Jadi kalau dia langgar, dia berdosa. Maknanya jin ni ada jahat, ada baik. Dan dia ni akan masuk neraka seperti manusia juga. Rupa lah ke mana? Wallahualam. Sebab dia, orang panggil sistem jasad dia tu, dia boleh berubah seperti iblis juga. Kemudian panjang cerita lah, kalau nak hot tu, kita habis kita ni dulu. Kita baca pula cahaya jin pula. Baca cerita jin. Mulai kita tahu tu, muka sebut dalam Quran dalam hadis pada sebut. Kita ambil malaikat dulu, tak apa. Sebab ada juga malaikat waktu wahyu ada juga. Selain pada Jibril. Dalam riwayat 3 kali berlaku. Jika baik tu masuk syurga ke? Masuk surga. Masuk surga sebab dia mukallaf. Hak baik. Cuma anak nasihat tak selesai dengan dia. Sebabnya ramai orang yang bermasalah sayang dia. Anak pernah jumpa. Dia jadi lama betul lah Ibn Taymiyah kata makhluk halus ni kalau dia berkahwin dengan kita ataupun dia masuk tubuh kita lama-kelamaan, dia menjejaskan kesihatan kita. Ibn Taymiyah kata. Dan ni dia tak masuk, cuma dia gaul tu, dia jadi berubah sifat budak tu. Jadi sensitif. Mak dia jadi tak boleh kawal pasal dia jadi sesuai dengan alam tu. Walaupun dia alam musyahadah, kawal tu dah alam gaib. Masalah dia dua tu nampak. Masa duduk depan anak nak kecek pun melalui dia. Kata berat lagu ni. Aku sekali terpaksa berhenti sekolah. Siapa dia nak ngaji, mengaduk kecek dengan kak guru dia oleh kelas. Cikgu pun takut masuk kelas. Aku sekali terpaksa berhenti budak perempuan. Dahsyat. Lepas tu bila lama bertahun-tahun bila dia masuk, bila dia sapa umur lah. Bila dia sapa umur dah perempuan ni, umur belasan tahun tu, dia jadi terganggu fikir. Sebab lama sangat duk bersaing tu. Betul lah ulama kita tak sah. Tak molek. Memang tu hewat dah dia tu ada gaib, kita tidak gaib. Duk bersaing jadi masalah. Benar-benar gitu. Dia masuk Islam dan dia masuk surga juga. Dan dia kalau kafir tak cukup syarat masuk surga, dia masuk neraka. Dan begitulah juga bila dia selesai menjalani hukum neraka, kalau dia masuk Islam, dia akan masuk surga pula. Sebab kita. Jin sana itu. Jin sana itu. Sebab tu kita kata ada jin Islam, jin kafir kan. Cuma nasihat anak tak selesai lah. Dia ada hadis-hadis jin kan, Nabi mengajar ni, dia bawa Nabi pergi masuk dalam masyarakat dia. Lepas tu guru kita sebut, mana sebut di India ni ada. Malah nak mengajar jin-jin minta nak ngaji. Lagu mana tak tahu. Kalau minta anak nak kata pergi ngaji lain. Buat anak pun tak berani nak mengajar dia. Mengajar hidup ni pun payah pun. Kata dah. Anak mengajar jin pula nak. Dah lah. Nak ayatnya ada. Guru kita sebut memang ada. Sebab tu di setengah masjid tu di India. Maulana lah. Dia ada buat kawasan. Tak boleh masuk situ tempat jin ngaji. Jadi orang manusia di tepi-tepi. Dia ada satu kawasan. Mau lektra dia ngaji situ masuk perut ada. Dia ada buat kawasan dia. Tu kita semua lah semua. Tapi tempat kita ni tak ada berlaku benda gitu dah. Tapi sana ada. Zaman Nabi ada untuk Nabi lah. Gitu. Tak apalah habis kita ni kalau nak baca tu molek juga. Supaya malaikat molek benar kita tahu rukun tu. Rukun email kan. Itu Sulaiman. Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar. Ada terjemahan tu. Ada terjemahan ikut Melayu tu. Kitab tu. Okey. Patut sani tu selagi ni. Saya mati
Dia gini, setakat ana baca lah. Semuanya mati. Kecuali Allah saja. Bila kiamat. Cuma sebelum tu anda tak pasti. Apakah dia mati, dicelah-celah dia mati. Cuma anda tak ingat dalam kitab mana pernah anda baca, memang dia tak mati sebab dia minta umur panjang dengan Tuhan. Kan semasa dia lepas dia menyesatkan Nabi Adam kan, sebelum Allah murka pada siapa, Allah kata aba wastakbara wa kana minal kafir, jadi kafir dia kan. Sombongnya dia tidak bertaubat kan. Kita baca dia kekal jadi kafir. Cuma dia minta dengan Tuhan, dia nak menyesatkan manusia hak mana tidak ikhlas. Dan dia minta umur panjang. Tuhan bui. Jadi umur panjang tu dalam tafsir sebut maknanya dia kekal sampai kiamat lah. Jadi celah-celah hak beranak itu tu memang ada lah tu. Sebab tu dia berlaku pertama populasi dia cepat pada manusia. Cumanya mati tu setakat anda tahu, Allah alam lah. Cuba tanya Maulana, setakat anda tahu ni dia mati dengan kiamat juga. Wajibqa wajhu rabbika dzil jalal. Dia tinggalnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz tu kata dia mati hari kiamat tu ialah iblis lah. Iblis masih sujud kadang. Tapi dia kata syaitan, dia kata mati sebab kita ada mati hari ni, ada mati esok, ada mati tahun, ada mati kiamat. Tu wallahualam, ana tak pasti sebab tak ada ingat tujuh pada hadis tu. Wallahualam lah. Cuma ana tahu ni dia mati di hujung tu mati semua. Lepas tu wallahualam lah, dia punya syaitan ni ada baik ke ana tak pasti tu. Sebab ana baca dalam kitab tu kata jahat belaka. Profesor doktor ada kata baik iblis syaitan. Sebab dalam tarikh dia pun Allah buat satu hala, dia maksiat saja. Setakat anda baca dalam kitab. Sebab gini Profesor Omar ni, bila dia bicara tentang alergi, dia mari semua dalil daripada ayat hadis mari. Waktu tebal kitab tu. Tebakanlah. Anda kata ala malaikat tu harap dia nipis lah. Tak sampai 100 muka surat 94 gitu ya. Tapi alergi tu tebal. Molek benar lah beli baca lepas tu lah habis ni kita bincang tu. Sebab tu rukun iman tu. Jadinya dia daripada mana? Tu dia sebut tu daripada apa ni, api lah, api. Sebab tu dia semua lah. Sebab kalau malaikat daripada cahaya dia sebut, dia rasa bangga sebab dia api tu sentiasa naik ke atas gitu. Tu ada disebut tu. Kita ni daripada tanah jelas dah tu. Gitu. Okay, jadi Hasani tanya tak pasti kalau boleh tanya ustaz tu kukuk dia jumpa, tapi setakat ni tak jumpa tak. Terus tanya mana nak. Buku dia ada jumpa setakat kita baca tu. Sebab anda baca buku tu daripada rumah tak ada sebut tu. Okey, ada soalan lain tak? So lagi buku hak molek kalau nak baca lah kata ni. Dia juga tulisnya 85 hadis hak sahih. Molek ganjil tapi sahih. 85 hadis dia. Ustaz Zahiruddin dia rangkah dia buat 40. Ni 85. Molek tu. Dia cerita tentang kehidupan pada hari akhirat. Pelik-pelik dalam syurga, dalam neraka. Yang mana kalau orang lain cerita, kita tak percaya. Tapi bila Nabi cerita melalui jalur riwayat sahih, kita percaya walaupun pelik. Itu 85 dia kumpul. Okey, boleh kita berhenti setakat dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.